Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Muhammad Syahazi Zamir. Kami ialah kumpulan 3. Saya Hafizah Eka bin Hamid John dan dua lagi ahli kumpulan saya ialah Muhammad Izzanuddin bin Tahir dan juga Jack Vance Louis anak Junita. Dalam pembentangan kedua kami akan membentangkan tentang soalan C, iaitu satu komponen etika dan peradaban, iaitu masyarakat dan demografi. Pertama ialah masyarakat. Masyarakat secara mudahnya ialah sebilangan penduduk yang tinggal bersama di satu kawasan dan berinteraksi antara satu sama lain. Ini menyebabkan jaringan hubungan yang agak besar di kawasan tersebut. Kedua ialah demografi. Demografi secara mudahnya ialah kajian terhadap statistik populasi, terutamanya manusia, kerana demografi berasal daripada dua perkataan, iaitu satunya ialah demo, bermaksudnya demos ialah manusia. Kajian analisa demografi ini memerlukan 4 kriteria, iaitu pertama ialah pendidikan, kedua ialah kewarganegaraan, ketiga ialah agama dan keempat ialah etnik. Topik utama dalam pembentangan ini ialah 5 konsep memahami proses hubungan etnik. Pertama, segregasi, kedua ialah akomodasi, ketiga ialah akulturasi, keempat asimilasi, dan yang terakhir ialah amalgamasi, yang akan diceritakan oleh Muhammad Izzat dan juga Jack Vance. Dengan itu, saya mengakhiri bahagian saya dengan menghulurkan pembentangan ini kepada mereka dua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Izzanuddin bin Tahir. Akan menceritakan tentang konsep agregasi, akomodasi dan akulturasi. Konsep agregasi menceritakan tentang pemisahan atau pengasingan antara etnik dengan etnik yang lain. Hal ini boleh berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam. Satu contoh dari sejarah, iaitu terbentuk dasar apartheid di Afrika Selatan dari tahun 1948 sehingga sekitar 1990-an. Dalam dasar apartheid ini, dua kaum mengikut kulit diasingkan, iaitu kaum kulit hitam dan kaum kulit putih, di mana kaum kulit putih dianggap mempunyai status kependudukan yang tinggi, manakala kaum kulit hitam dianggap berstatus rendah. Hal ini menyebabkan banyak orang berkulit hitam diarahkan untuk melakukan kerja berat dan berlakunya rusuhan kaum secara besar-besaran. Konsep kedua ialah akomodasi. Konsep ini pula memerihalkan tentang penerimaan terhadap norma dan nilai etnik tanpa menggugat budaya masing-masing dan menghormati budaya etnik yang lain. Sebagai contoh, dua kaum etnik menyelesaikan permasalahan sengketa yang berkaitan harta waris dengan menggunakan jalur pengadilan, iaitu pembagian harta secara adil. Konsep ketiga iaitu akulturasi. Konsep ini menjelaskan tentang proses penerimaan kebudayaan dari satu kelompok kepada satu kelompok yang lain. Namun begitu, ia tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima. Sebagai contoh yang mudah, apabila sebuah keluarga yang bukan Islam menziarahi jiran yang menyambut Hari Raya Aidilfitri, tuan rumah menghulurkan budaya kepada anak-anak yang menziarahi tersebut walaupun bukan Islam. Begitu juga dengan sambutan Tahun Baru Cina, tapi pemberian dalam bentuk angpau. Itu sahaja daripada saya. Saya hulurkan pembentangan ini kepada Jack Vance yang akan menceritakan yang selebihnya, iaitu konsep asimilasi, amalgamasi dan konsep hubungan etik utama di Malaysia. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Jack Vance anak Junita dan saya akan menceritakan tentang konsep asimilasi, amalgamasi, dan konsep hubungan etnik utama di Malaysia. Konsep keempat ialah asimilasi. Asimilasi merupakan keadaan di mana berlakunya proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan dan menyebabkan pembentukan satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Malah,
Asimilasi yang sempurna menandakan penuh perbezaan kebudayaan atau hanya satu budaya dan identiti yang tinggal di suatu kawasan. Contoh masyarakat atau kaum yang semakin lenyap akibat asimilasi di Malaysia seperti masyarakat Jawa, masyarakat Cina Kelantan, dan Bebanyonya atau nama lainnya Peranakan. Konsep kelima atau yang terakhir ialah konsep amalgamasi. Konsep ini serupa dengan konsep asimilasi, tetapi dalam tahap yang paling tinggi di mana proses pencetuman melalui biologi. Sebagai contoh yang jelas ialah perkahwinan campuran yang tidak sama kewarganegaraan dan tidak sama bangsa atau etnik. Gambaran lain bagi hal ini ialah perkahwinan antara pengantin perempuan tempatan dengan pengantin lelaki dari negara barat. Kita telah mengetahui 5 konsep hubungan etnik sebentar tadi. Jadi, apakah konsep utama hubungan etnik di Malaysia? Konsep tersebut dikenali sebagai segmented assimilation atau dalam bahasa Melayu, asimilasi bersegmen berlaku. Maka, kebudayaan etnik-etnik dipertahankan dan tidak tergugat atau menghilang walaupun menerima budaya tempatan sejagat melintasi masa. Sekian daripada saya, Jack Beslius Anajunita, dan ahli kumpulan saya. Kami berharap pembentangan kami ini memberi manfaat kepada Anda semua. Sekian, terima kasih.